Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu ABJ, Guru Sains Maya anda. Jadi pada kali ini, dalam siri teknik menjawab soalan sains SPM 1511, pada kali ini Cikgu akan membincangkan berkaitan dengan soalan pemerhatian dan juga inference. Jadi soalan pemerhatian dan inference ni kadang-kadang gagal dijawab dengan baik oleh para pelajar, terutamanya berkaitan dengan soalan inference. Jadi apakah itu pemerhatian dan inference? Okey, soalan pemerhatian ialah soalan yang ditanya yang berkaitan dengan apa yang kita nampak dalam eksperimen yang dijalankan. Jadi kebiasaannya pemerhatian merujuk kepada keputusan eksperimen. Kalau ada dua gambar rajah dalam soalan tersebut, maka kita bolehlah membuat perbandingan antara gambar rajah yang pertama dan juga gambar rajah yang kedua. Okey, apa itu inference? Inference ialah alasan ataupun sebab kepada pemerhatian yang telah dibuat. Sebagai contoh, okey, kita perhatikan dua ekor lembu, lembu A dan juga lembu B. Lembu B lebih besar kalau kita bandingkan lembu dengan lembu A. Jadi apakah pemerhatian yang kita boleh buat? Pemerhatiannya ialah lembu B lebih besar daripada lembu A. Kenapa lembu B lebih besar daripada A? Ini merupakan inference. Jawapan kepada pemerhatian tadi merupakan inference. Jadi inference-nya adalah lembu B lebih besar kerana mendapat makanan yang cukup berbanding lembu A. Okey, kita tengok soalan contoh soalan SPM yang pertama. Soalan klon SPM yang pertama. Okay, rajah di bawah menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kereaktifan logam P, Q dan R apabila bertindak balas dengan air selama 5 minit. Ada tiga rajah yang diberikan dekat situ dengan menggunakan logam P, Q dan R. Jadi logam P dan Q apabila kita masukkan dalam air akan membebaskan gas hidrogen, manakala logam R tidak menghasilkan gas hidrogen. Dan kita perhatikan isi padu gas yang dibebaskan oleh logam Q merupakan yang terbanyak jika kita bandingkan dengan logam P. Maka pemerhatian yang kita boleh buat daripada eksperimen ini adalah isi padu gas hidrogen paling banyak dihasilkan bagi logam Q berbanding logam P dan juga R. Okey, inference. Kenapa isi padu yang dihasilkan oleh logam Q lebih banyak? Ini yang perlu pelajar terangkan. Isi padu gas hidrogen paling banyak kerana logam Q paling reaktif bertindak balas dengan air. Okey, tengok contoh yang kedua. Rajah A dan B di bawah menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kekonduksian elektrik bagi kuprum 2 sulfat. Perhatikan gambar rajah. Gambar rajah A dia menggunakan pepejal kuprum 2 sulfat, manakala gambar rajah B menggunakan larutan kuprum 2 sulfat. Okey, bila kita menggunakan pepejal kuprum 2 sulfat, jarum emitter tidak terpesong. Manakala kalau kita menggunakan larutan kuprum 2 sulfat, jarum emitter akan terpesong. Jarum emitter akan terpesong. Jadi pemerhatian yang kita boleh buat berdasarkan gambar rajah tersebut ialah jarum emitter pada rajah B terpesong, manakala bagi rajah A tidak terpesong. Inference ataupun sebab kenapa jarum emitter rajah B terpesong. Jadi ini jawapannya. Jarum emitter pada rajah B terpesong
kerana kuprum 2 sulfat dalam keadaan larutan boleh mengalirkan arus elektrik ataupun boleh mengkonduksikan arus elektrik. Jadi kuprum 2 sulfat merupakan bahan ion. Bahan ion hanya boleh mengkonduksikan arus elektrik dalam keadaan larutan ataupun leburan sahaja. Dalam keadaan pepejal, bahan ion tidak boleh mengkonduksikan arus elektrik kerana ion-ionnya tidak bebas bergerak. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Rajah A dan B di bawah menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji hubungan antara ketebalan kanta dan juga jarak fokus kanta. Jadi kanta A tebal, kanta B nipis. Jadi bila kita menggunakan kanta A, jarak fokusnya akan jadi pendek, manakala jarak fokus bagi kanta B yang nipis lebih panjang. Jadi pemerhatian yang kita boleh berikan berdasarkan gambar rajah ialah jarak fokus kanta A lebih pendek berbanding kanta B. Infrared ataupun penerangannya, kenapa jarak fokus kanta A lebih pendek? Jarak fokus kanta A lebih pendek kerana kanta A lebih tebal. Semakin tebal kanta, semakin pendek jarak fokusnya. Atau sebaliknya, semakin nipis kanta, semakin jauh jarak fokus kanta. Okey, kita tengok contoh yang keempat. Rajah di bawah menunjukkan susunan radas bagi mengkaji kereaktifan logam dengan oksigen. Jadi ada 3 serbuk logam yang digunakan, serbuk aluminium, zinc dan juga kuprum. Okey, hablokalium manganat berfungsi untuk membekalkan oksigen. Jadi kita panaskan hablokalium manganat, hablo ini akan membebaskan gas oksigen dan gas oksigen ini akan melalui serbuk aluminium, serbuk zinc dan serbuk kuprum yang kita panaskan nanti. Jadi keputusan eksperimen yang diperolehi, bila kita menggunakan logam aluminium, nyalaannya adalah cerah. Kalau kita menggunakan zinc, ia hanya membara dengan nyalaan yang terang. Kalau kita menggunakan kuprum, ia hanya membara dengan nyalaan yang malam. Okey, apakah pemerhatian yang boleh kita berikan bagi soalan ini? Okey, pemerhatiannya ialah nyalaan serbuk aluminium paling cerah dibandingkan dengan zinc dan juga kuprum. Tengok keputusan eksperimen yang diberikan dalam jadual. Nyalaan serbuk aluminium paling cerah kalau kita bandingkan dengan zinc dan juga kuprum. Manakala infrarednya. Sebab kenapa nyalaan aluminium paling cerah? Nyalaan serbuk aluminium paling cerah kerana ia paling reaktif, bertindak balas dengan oksigen. Okey, soalan yang kelima. Rajah di bawah menunjukkan satu eksperimen bagi mengkaji kekonduksian elektrik bagi 3 bahan yang berbeza. Kita menggunakan 3 bahan yang berbeza, bahan R, bahan S dan juga bahan T, dimasukkan dalam apa ni kita panggil mangkuk pija. Mangkuk pija. Kalau kita menggunakan bahan R dalam keadaan pepejal, pesongan jarum ammeter tidak berlaku. Manakala bahan R dalam keadaan leburan akan menyebabkan jarum ammeter terpesong. Bahan S dalam keadaan pepejal, pesongan jarum ammeter berlaku. Dalam keadaan leburan, pesongan jarum ammeter juga berlaku. Manakala bagi bahan T, dalam keadaan pepejal, pesongan jarum ammeter tidak berlaku. Dalam keadaan leburan juga tidak berlaku pesongan jarum ammeter. Jadi soalan ini berkaitan dengan
jenis bahan. Bahan kita boleh bahagikan bahan boleh dibahagikan kepada 3 jenis. Bahan atom, bahan molekul, bahan ion. Jadi mana satu bahan ion? Okey, bagus. R merupakan bahan ion, S merupakan bahan atom, dia boleh mengkonduksikan arus elektrik dalam keadaan pepejal dan juga dalam keadaan leburan, dan T ialah bahan molekul sebab tidak boleh mengkonduksikan arus elektrik dalam keadaan pepejal dan juga dalam keadaan leburan. Dan R merupakan bahan ion sebab boleh mengkonduksikan arus elektrik dalam keadaan leburan sahaja, tidak pada keadaan pepejal. Okey, apakah pemerhatian yang kita boleh bagi berdasarkan keputusan eksperimen? Pemerhatiannya ialah bahan R hanya mengkonduksikan elektrik dalam keadaan leburan sahaja. Inferen ataupun sebab kenapa bahan R boleh mengkonduksikan elektrik dalam keadaan leburan sahaja? Bahan R hanya mengkonduksikan elektrik dalam keadaan leburan kerana ionnya yang bercas bebas bergerak dalam keadaan leburan. Ini merupakan inferen kenapa bahan ion dapat mengkonduksikan arus elektrik dalam keadaan leburan saja. Dalam keadaan pepejal, ion yang bercas tidak bebas bergerak, tersusun rapat antara satu sama lain. Okey, dan contoh yang terakhir sekali, raja di bawah menunjukkan eksperimen yang dilakukan untuk mengkaji pembebasan haba bagi 2 tindak balas kimia. Jadi kat sini pelajar perlu tentukan dahulu apakah suhu air suling setelah dimasukkan bahan serbuk amonium klorida. Selepas kita masukkan serbuk aluminium klorida, berapa suhu akhir air suling? Okey. Perhatikan skala termometer yang ditunjukkan. Ini merupakan 21. Manakala bahagian eksperimen B, selepas kita masukkan natrium klorida, bacaan suhu air sulingnya adalah 43 darjah Celsius. 43 darjah Celsius. Itu merupakan keputusan eksperimen yang ditunjukkan oleh termometer, bacaan termometer. Jadi cuba kita perhatikan apakah pemerhatian yang boleh kita beri kepada soalan ini. Ini contohnya, suhu air suling setelah dimasukkan amonium klorida akan berkurangan, manakala suhu air suling setelah dimasukkan natrium hidroksida akan meningkat. Apakah inferen yang boleh kita beri? Kita ambil yang untuk bahagian A saja, untuk eksperimen A saja. Suhu air suling berkurangan kerana tindak balas menyebabkan haba diserap. Kalau suhu air suling meningkat kerana tindak balas menyebabkan pembebasan haba. Kalau yang pertama tu, suhu air berkurangan kerana tindak balas menyebabkan haba diserap. Yang B, suhu meningkat kerana tindak balas menyebabkan pembebasan haba. Jadi cikgu rasa itu sahaja yang cikgu dapat berikan untuk pada sesi ini, dan kita akan jumpa lagi dalam siri teknik menjawab soalan seterusnya. Seterusnya cikgu akan bincangkan soalan yang berkaitan dengan hipotesis. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.